Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja, Jalan Raja Isteri, Pengiran Anak Soleha. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis adalah sebahagian daripada program Ihya Ramadan Kementerian Pertahanan dan kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadan. Majlis serupa juga diadakan oleh Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Keceriaan jelas terpancar di wajah lebih 3,800 anak yatim yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM apabila menerima sumbangan derma bagi menyambut bulan Syawal. Majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim peringkat kebangsaan anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui JAPIM dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD berlangsung kemarin di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian skim hadiah galakan pelajar cemerlang BIBD kepada 14 anak yatim oleh Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Juga diadakan penyampaian sampul derma kepada para wakil pegawai daerah bagi anak-anak yatim di daerah masing-masing. Derma yang dihulurkan merupakan sumbangan melalui Gabungan Tabung Anak-anak Yatim JAPIM berjumlah RM380,700. Tabung Dana Anak Yatim Daerah Brunei dan Muara sebanyak RM57,105 dan sumbangan BIBD berjumlah RM190,350. InsyaAllah sesetengah dari sumbangan akan dimasukkan dalam tabung lah untuk future investment. Half of the money kan untuk keperluan sekolah and macam-macam lah. Untuk beli makanan sama untuk beli barang sungkai atau lain-lain. Kakak, mama sudah ada. Untuk macam beli baju raya. Dalam menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis bertadarus Al-Quran di Masjid Kampung Pulai. Majlis Tadarus Al-Quran dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Majlis diselenggarakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takhmir Masjid Kampung Pulai. Para pegawai dan kaki tangan wanita Kementerian Keuangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya termasuk pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengadakan majlis ceramah khas sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Dewan Teater
Pembangunan Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Boleh? Is English okay? Hadir Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal. Ceramah khas bertajuk A Soulful Ramadan atau Ramadan yang bermakna antara lain menyentuh tentang perlunya menitik beratkan kesihatan rohani dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, zikir dan solat. Majlis merupakan aktiviti keagamaan tahunan Kementerian Keuangan dan Ekonomi bersempena bulan Ramadan. Tahun ini majlis diselenggarakan oleh bahagian pelaburan. Biro Kawalan Narkotik telah menjalankan operasi bagi menjejaki suspek utama operasi Jekyll iaitu Muhammad Mahadi bin Haji Suhaili. Hasil pemantauan yang dijalankan, suspek utama yang sedang menyembunyikan diri telah berjaya diberkas semasa satu operasi pada pagi 21 Mac 2023. Semasa operasi tersebut, suspek utama telah cuba untuk melarikan diri tetapi telah berjaya ditahan setelah dikepung oleh Biro Kawalan Narkotik di kawasan luar sebuah rumah di Kampung Lupak Luas, Mukim Lumapas. Atas perintah mahkamah, Muhammad Mahadi telah ditahan reman bagi siasatan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Sehingga kini, Operasi Jekyll telah menahan seramai 7 orang warga tempatan dan merampas 1.078 kg syabu dan 182.63 gram ganja. 2 orang tangkapan akan disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar melebihi dari 100 gram syabu dan jika sabit boleh membawa hukuman gantung hingga mati. Biro Kawalan Narkotik ingin mengingatkan kepada orang ramai yang operasi-operasi akan terus dilaksanakan bagi melindungi masyarakat dan penduduk negara ini dari pelbagai ancaman keselamatan yang timbul dari kegiatan jenayah termasuk jenayah dadah. Dalam memastikan keselamatan orang awam untuk menyeberang jalan raya, terutama bagi para pelajar sekolah, jemaah Masjid Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah serta pejalan kaki di Kampung Jangsa kemarin diadakan majlis doa selamat bagi pembinaan jambatan pejalan kaki. Hadir Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Zakaria Setia Usaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Kos pembinaan berjumlah RM330,000 dan dijangka siap pada bulan Ogos ini. Pembinaan jambatan merupakan tajaan sepenuhnya daripada Yang Dimuliakan Pihin Kapitan Lela Diraja Datuk Paduka Awang Goh Keng Chen dengan kebenaran daripada Kementerian Pembangunan. Dalam pada itu, orang ramai khususnya para pengguna jalan raya dinasihati untuk berwaspada apabila melalui kawasan tersebut di samping mematuhi papan tanda lalu lintas dan mematuhi had laju demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membalas teks dan tidak memberikan sebarang maklumat peribadi termasuk keterangan akaun bank kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali.
Nasihat itu dikeluarkan oleh Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC, Jabatan Perdana Menteri, susulan beberapa aduan daripada orang awam berkaitan teks yang diterima daripada nombor-nombor telefon luar negeri yang mengaku sebagai wakil daripada Job Center Brunei. Wakil tersebut telah menawarkan peluang-peluang pekerjaan dan memohon perkongsian maklumat peribadi melalui aplikasi WhatsApp. Sekretariat Tetap MPEC menjelaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan teks sedemikian melalui nombor-nombor telefon yang berdaftar di luar negeri. Dalam hal itu, orang awam juga disaran untuk menyekat nombor-nombor berkenaan dan diingatkan untuk tidak menekan mana-mana pautan yang mencurigakan dalam teks yang diterima. Bagi maklumat lanjut, layari Instagram @jobcenterbrunei atau laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn atau hubungi talian 823 9933 untuk mengesahkan maklumat atau peluang pekerjaan yang ditawarkan. Dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan khas kepada guru-guru pendidikan khas agama, Jabatan Pengajian Islam melalui Unit Pendidikan Khas Agama, bahagian sekolah agama menganjurkan program kongsi sama pengajaran murid berkeperluan khas autisme. 79 orang peserta terdiri daripada para pegawai dan guru pendidikan khas agama seluruh negara menghadiri program selama 4 hari itu bermula 27 Mac lalu. Antara yang hadir, Pengiran Zamri bin Pengiran Haji Bujang, Presiden Persatuan Semata Brunei. Program seumpamanya bertujuan memberi pendedahan kepada para guru berkaitan dengan ciri-ciri dan simptom-simptom murid yang bermasalah autisme, di samping memperkasa keupayaan dalam menengani mereka. Bengkel dan terapi mengawal tingkah laku murid dan juga pameran alat bantu mengajar dan peralatan yang digunakan dalam terapi juga diadakan. Namun semasa keadaannya lah. Next protokol Wilberger. Dalam memberikan sokongan dan pemedulian kepada golongan yang memerlukan di negara ini dalam menyambut Ramadan dan Syawal, Persatuan Afiah sedang mengadakan program Ramadan Charity Drive sehingga 1 April ini di Dewan Muzakarah Perempuan Masjid Universiti Brunei Darussalam. Dengan tema Saling Peduli dan Berkongsi, program bertujuan memupuk sifat prihatin dan pemedulian dalam kalangan masyarakat, terutama sekali golongan belia agar sentiasa aktif dalam kegiatan yang bermanfaat. Sumbangan yang diperlukan ialah seperti beras, minyak masak, minuman kordial, tepung dan makanan tin. Sekretariat Persatuan Afiah menjelaskan sumbangan tersebut diharap akan dapat mengurangkan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Tujuan utamanya pertama sekali adalah untuk memberi sokongan dan kepedulian kepada masyarakat yang memerlukan dalam mereka menyambut bulan Ramadan dan Syawal. Keduanya, kami juga ingin menyediakan satu platform yang rasmi dan legal bagi orang ramai untuk menyalurkan sumbangan mereka. Dan yang ketiga sekali, kami akan menghubungkan tali silaturahim dan juga memberi ruang untuk berinfak kepada orang ramai sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Islam. Alhamdulillah, so far sambutannya adalah sangat meriah sekali. Dapat lihat orang ramai memang benar-benar mahukan melakukan sumbangan lah ataupun infak di bulan Ramadan ini. Sementara itu, McDonald's menyumbangkan makanan ke masjid-masjid untuk berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan sebagai sebahagian program Indahnya Bersedekah. Baru-baru ini sumbangan diserahkan ke Masjid Sungai Hancing dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Program Indahnya Bersedekah mula diperkenalkan sejak tahun 2014. Tahun ini, program tersebut menyasarkan masjid-masjid di daerah Brunei dan Muara dengan anggaran sumbangan sebanyak 150 hingga ke 200 biji muffin telur sehari. Setiap masjid akan menerima 50 biji muffin. Matlamat kami ialah ingin memberikan impak yang positif ke sekitar masjid dengan memberikan sumbangan kepada mereka yang amat memerlukan di bulan Ramadan ini. So kami memang memberikan sedekah ini setiap hari di sepanjang bulan Ramadan ini mengikut dia punya masjid-masjid yang terpilih di kawasan kami punya beroperasi ini. So kami juga ingin mempergalakkan
menggalakkan kemasyarakatan dan perpaduan di kalangan penduduk setempat. Berikutan maklumat yang dikongsikan orang ramai kepada pasukan polis di Raja Brunei berkenaan aduan bunyi bising di kawasan Kampung Sungai Besar. Satu gerakan operasi dinamakan Operasi Sahur dikendalikan oleh para pegawai dan keanggotaan daripada Ibu Pejabat Daerah Polis Brunei Muara. Operasi melibatkan pemeriksaan mengejut di sebuah rumah kediaman di kawasan Kampung Sungai Besar. Hasil pemeriksaan telah berjaya menahan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 20 tahun kerana didapati memiliki sejumlah barang tegahan iaitu paket-paket plastik berisi ketulan hablur dipercayai dadah syabu dan ganja serta peralatan-peralatan untuk penyalahgunaan dadah. Juga ditemui 2 paket rokok dan 22 botol minuman keras. Kesemua barang tegahan dirampas dan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan. Manakala paket ketulan hablur dipercayai dadah diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik bagi tindakan selanjutnya.